إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan masa untuk teruskan lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi adab-adab membaca Al-Quran ya. Dan topik yang kita akan bicarakan adalah sambungan daripada hukum hakam yang berkaitan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ni penting tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terutamanya bagi kita yang hadir ke masjid, ke surau pada hari Jumaat. Ketika imam mengimamkan solat fardu subuh pada pagi Jumaat, kebiasaannya, kelazimannya imam akan membaca suratul Fatihah diikuti dengan suratul Sajadah. Jadi kita perlulah tahu hukum hakamnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Apabila imam turun untuk sujud, maka kita pun sujud. Dan apa yang dibaca dalam sujud perlulah kita belajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung muka surat yang ke-132, tapi pada topik bahagian yang bawah, iaitu waktu sujud tilawah. Waktu sujud tilawah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, ulama berkata, seseorang hendaklah sujud tilawah setelah bacaan ayat sajadah yang dibaca atau didengarnya. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Sebagaimana kita telah pelajari sebelum ini, apabila seseorang itu dia yang baca ayat yang mengandung ayat sajadah, maka disunatkan ke atasnya untuk sujud tilawah. Ataupun dia mendengar orang lain yang membaca ayat yang ada padanya ayat sajadah, maka dia pun sujud tilawah. Jika dia melambatkannya, maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Habis saja ayat sajadah itu, maka terus sujud.
Habis saja dengar orang baca ayat sajadah, kita terus sujud. Tapi persoalannya, jika dia melambatkannya dan selang waktu itu tidak lama, dia masih boleh sujud, ya. Jadi kalau contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau dalam surah As-Sajadah, ya, dalam surah As-Sajadah, ayat yang kita perlu sujud itu adalah pada ayat yang ke-15, ya. Ayat yang ke-15. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila sampai pada ayat itu, maka hendaklah kita sujud tilawah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sekiranya kita terlepas, ya, terbaca ayat yang ke-16, terbaca ayat ke-17, terbaca ayat ke-18, baru teringat nak sujud, maka boleh saja untuk turun sujud, boleh saja. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Jadi syaratnya apa? Jika dia melambatkannya dan selang waktu itu, jarak waktu itu tak lama, dia masih boleh sujud. Tetapi jika selang waktu tersebut tu lama, dah lama dah, tempoh untuk sujudnya itu telah berlalu dan dia tidak perlu mengqadanya. Tak perlulah, ya, kalau kita misal kata kita dah lama sangat, ya, kita dah habis dah pun. Contohnya surah As-Sajadah, sambung pula bacaan surah yang lain. Maka oleh kerana dah lama tempohnya, maka tak perlu lagi untuk kita turun sujud tilawah. Dan dia tidak perlu mengqadanya menurut pandangan yang sahih. Kalau dah lama sangat, tak perlu dia turun untuk sujud, tak perlu dia mengqadanya lagi, ya. Pandangan yang sahih lagi masyhur seperti solat gerhana matahari yang tidak perlu diqada. Macam kemarin kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya, berlakunya peristiwa gerhana matahari. Jadi tempoh untuk mendirikan solat sunat gerhana matahari itu ada tempohnya. Tetapi apabila telah luput waktunya, ya, kalau tak silap saya hari itu sampai pukul 3 suku lebih kurang. Kalau dah asar, dah pukul 4.30, 4.45, maka tak perlu dilaksanakan lagi. Kerana apa? Telah tamat waktunya, telah luput waktunya. Baik. Ada juga ulama, bila kata ada juga ulama, maksudnya Al-Imam An-Nawawi tetap nak membawakan juga pandangan-pandangan yang lain supaya kita tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi suka saya kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenapa kita kena belajar beberapa pandangan walaupun kita berpegang kepada pandangan yang paling sahih. Kenapa kita kena tahu juga pandangan yang lain, ada juga ulama mazhab yang lain. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tujuan kita belajar adalah untuk kita beramal dengannya. Kita tahu itu yang paling sahih menurut mazhab kita, maka itulah yang kita amalkan. Adapun mengetahui pandangan-pandangan yang lain supaya kita boleh saling meraihkan. Boleh jadi dia berpegang kepada pandangan yang lain, maka kita tidak menyalahkan dia, ya, maka kita tidak akan menyalahkan dia. Cara dia buat tu tak betul tu. Contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nanti kita akan belajar dalam mazhab kita, pandangan yang sahih, apabila kita nak turun untuk sujud tilawah, kita akan takbir, kita akan niat dulu dan kita akan takbir. Ini di luar solat, ya. Ini di luar solat, ketika mana kita tengah duduk-duduk tengah baca-baca Al-Quran, maka kita kena niat untuk sujud tilawah, kita angkat takbir Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram nama dia. Kemudian untuk sujud kita Allahu Akbar sekali lagi. Kemudian barulah kita membaca tasbih ataupun zikir di dalam sujud tilawah. Ini basic, tak nak bagi tahu dulu sebab nanti kita akan belajar bab dia. Cuma nak bagi tahu, tiba-tiba kita dekat Masjidil Haram contohnya, kita dekat Masjid Nabawi contohnya, dia tengah elok-elok dia baca sebelah kita, tak ada takbir, tak ada apa-apa, tiba-tiba sujud saja. Kita kata apa ni? Contoh kan, salah cara dia ni, dengan tak sujudnya, dia dengan tidak takbirnya, tidak bagi salamnya, kan? Lepas bangkit daripada sujud tilawah, kita akan bagi salam. Ini di luar solat, ya.
bukan yang dalam solat tu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kata dia ni sujud tapi tak takbir, tak bagi salam, oh tak sah, tak betul cara ni. Bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bagi mazhab mereka cara yang berbeza. Jadi kita tu cara mazhab mereka lah tu, ya. Kita berpegang kepada mazhab Syafi'i macam tu. Jadi at least kita kata dia ni tak belajar kot, dia ni tak betul kot. Tak, bukan, ya. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu, dalam kitab Imam Nawawi ada sebut dia ni mazhab lain ni, dia berpegang kepada pandangan yang lain. Macam itulah kira-kiranya. Kata Al-Imam Nawawi, ada juga ulama mazhab kami yang berkata terdapat satu pandangan yang lemah. Ada satu pendapat yang lemah yang mengatakan dia boleh mengqadaknya, seperti dia boleh mengqadak salat-salat sunat rawatib, seperti salat sunat qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh, zuhur dan selainnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada juga pandangan yang mengatakan bahawa boleh pula qada, boleh pula dilakukan sujud tilawah walaupun ayat sejadah tu dah lama berlalu. Jadi dia tetap mengqadaknya. Ada pandangan yang mengatakan harus sahaja. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada selainnya kan akan ada tutup kata tu, sekiranya tu dia dah masalah lain, masalah yang kedua, ya. Jadi persoalan tadi yang pertama tadi mengatakan bila sampai saja ayat sujud tilawah terus sujud, tu semua orang tahu. Tapi kalau terlewat sedikit boleh terus sujud juga. Tetapi kalau dah lewat sangat maka tak perlu sujud. Tiga situasi. Walau bagaimanapun situasi yang ketiga walaupun lama, ada juga pandangan yang lemah mengatakan boleh mengqadaknya. Baik. Sekarang ni persoalannya adalah sekiranya seseorang pembaca Al-Quran atau yang menumpukan perhatian pendengar bacaan Al-Quran terhadap bacaan Al-Quran berhadas ketika membaca ayat sajadah. Boleh bayangkan tak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam kita lah kan. Kita tak semestinya kita sentiasa berada dalam keadaan berwuduk, kan? Dan kita ingat, kita tahu contohnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bahawa salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda tidur, baginda akan membaca suratul Mulk dan suratul Sajadah. Baginda tak akan tidur selagi mana tidak membaca kedua-dua surah itu, ya. Dan satu lagi sunnah adalah tidur dalam keadaan berwuduk. Tapi contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, wuduk tak ada, tapi Al-Quran nak baca juga, kerana sunnah nak baca juga. Jadi dia masa dia baca suratul Sajadah tu dia tak ada wuduk, ya, tak ada wuduk. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apabila sampai pada ayat sajadah, kan, dia pertama sekali kita dah katakan bahawa orang yang nak sujud tilawah ini dia mesti berada dalam keadaan bersuci, dia kena ada wudu, dia kena berpakaian yang bersih, dia kena menghadap ke arah kiblat. Macam itulah banyak-banyak kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi apa yang Imam An-Nawawi katakan, dia boleh sujud. Dia boleh sujud. Tapi bila dia boleh sujud? Jika dia segera bersuci sejurus selepas itu dan selang waktunya singkat, ya. Contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah tengah baca suratul Sajadah ayat yang ke-10. Ni gambaran sajalah, ya. Ayat ke-10 tiba-tiba dia terkentut. Baik. Tapi dia tak nak bangun lagi, dia nak teruskan. Dia pun baca ayat ke-11, ayat ke-12, ayat 13, ayat 14, ayat ke-15. Dalam keadaan tak berwuduk, tak ada wuduk, dia dah terkentut dah, batallah wuduk dia. Sampai ayat ke-15, dia nak sujud, tak boleh, kerana dia tidak ada wuduk. Maka dia pun keluar sekejap, angkat wuduk. Kan ada jarak, kan ada masa kan. Lepas tu, lepas dah berwuduk, maka dia pun melakukan sujud tilawah. Boleh. Dia boleh sujud jika segera bersuci sejurus selepas itu dan selang waktunya, jarak waktunya singkat. Ini kalau dia tengah baca tak ada wuduk. Jika dia lambat bersuci,
sehingga masa berlalu masa yang lama, lama sangat, ya. Maka pendapat yang sahih dan terpilih yang diputuskan oleh kebanyakan ulama ialah dia tidak perlu sujud, ya. Jadi isunya apa? Isunya bila tak ada wudu. Sama ada kita yang baca Quran tanpa wudu ataupun kita dengar bacaan Al-Quran tanpa wudu, maka ketika itu kita ada pilihan untuk segera berwudu supaya kita boleh sujud tilawah. Adapun masa yang berlalu tu dah lama, lambat kita nak angkat wudu, maka tak perlu lagi untuk kita sujud tilawah. Itu adalah pendapat yang sahih dan terpilih. Jadi sebagaimana kita dah belajar kaedah Al-Imam Nawawi, dia akan bagi tahu juga ada pendapat lain mengatakan dia boleh sujud dan ia adalah pilihan Al-Baghawi yang merupakan daripada kalangan ulama mazhab kami dalam mazhab Syafi'i juga, sebagaimana seseorang boleh menjawab laungan azan muazzin selepas selesai solat, ya. Contoh tuan-tuan dirahmati Allah, ketika mana Bilal muazzin melaungkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, patutnya kita jawab teruskan, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi contohnya kita tak jawab waktu tu. Boleh jadi waktu tu kita dalam bilik air ke, waktu tu kita sedang berwuduk ke. Kemudian kita masuk iqamah, kemudian kita solat. Lepas daripada solat tu baru jawab azan tadi. Boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana seseorang boleh menjawab laungan azan muazzin selepas selesai solatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka itulah pandangan Al-Imam Al-Baghawi tentang sujud tilawah. Walaupun dah lama, boleh saja dia melakukannya. Baik, ukuran yang menentukan lama selang waktu itu dalam permasalahan ini adalah uruf kebiasaan setempat menurut pandangan yang terpilih. Maksudnya, macam mana kita nak tahu lama dengan tak lama? Maka kata Al-Imam Nawawi, adalah bergantung pada uruf. Uruf tu apa? Uruf tu adalah keadaan setempat. Ya, sebagaimana yang kita rasakan. Kalau contoh, kita baca ayat sajadah, kemudian ya, seseorang tu kata, saya nak angkat wuduk dulu. Angkat wuduk, kemudian dia datang balik, dia sujud tilawah. Bagi kita, okeylah tu, tak lama sangat tu, kan? Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaulah dia kata dia nak keluar sekejap, dia pergi keluar, kena pergi kat kereta sekejap, dia ambil barang dia tukar baju dulu, kena dia angkat wuduk, pergi toilet sekejap, angkat wuduk, masuk ke dalam, dah lama sangat ni. Jadi bagi uruf kita, bagi kebiasaan kita, itulah lama sangat dah tu. Maka itulah yang dianggap tak perlu lagi untuk sujud tilawah. Wallahu a'lam. Baik, membaca ayat sajadah dalam satu majlis. Satu majlis maksudnya dalam satu waktu, ya, satu waktu. Dalam waktu itulah, kalau contohnya kelas kita daripada pukul 8 sampai pukul 9, itulah dikira sebagai dalam satu majlis. Apabila seseorang membaca semua ataupun sebahagian ayat sajadah dalam satu majlis, dia sunat sujud pada setiap tempat ayat sajadah tanpa sebarang khilaf, ya. Contohlah nak mudah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau pukul 8 malam sampai pukul 9 malam kita baca juzuk yang ke-30. Baca juzuk 30, ya. Jadi dalam juzuk 30 yang dikenali sebagai juzuk ammah, kan, terdapat dua tempat untuk sujud tilawah. Satu dalam surah Al-Insyiqaq, satu lagi dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Insyiqaq, idza samaa'u syaqqat, ya, dan pangkal suratul A'la pangkal surah Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Jadi kita dah tahu dah daripada pukul 8 sampai pukul 9 malam tu kita akan baca satu juzuk. Jadi itulah keadaannya, di mana dalam satu majlis kita akan baca beberapa ayat yang ada sujud tilawah. Maka dia sunat sujud pada setiap tempat ayat sejadah yang dia baca tanpa sebarang khilaf. Bila dah sampai pada start pukul 8 contohnya, baca surah An-Naba, baca surah An-Nazi'at, baca surah Abasa, baca surah At-Takwir, baca surah Infitar, baca surah Al-Mutaffifin, baca surah Al-Insyiqaq.
Sampai insyiqaq tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sampai pada ayat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, dia pun sujud. Sambung balik lagi surah Al-Buruj, ya, kemudian surah At-Tariq, Al-A'la, sampailah surah Al-Alaq, sampai kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, dia pun sujud sekali lagi. Kerana setiap kali dia jumpa dia sujud, sekali lagi dia jumpa dia sujud. Samalah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ketika mana dia baca suratul Hajj. Dalam suratul Hajj juzuk yang ke-17, satu surah tapi ada dua tempat sujud tilawah. Jadi dikatakan apabila seseorang membaca semua ataupun sebahagian ayat sejadah dalam satu majlis, dia sunat sujud pada setiap tempat ayat sejadah tanpa sebarang khilaf, ya. Sampai saja sujud tilawah, sampai saja sujud tilawah. Jika dia membaca satu ayat sajadah secara berulang kali dalam beberapa majlis, ya. Hari ini baca surah Al-Alaq, esok baca surah Al-Alaq, lusa baca surah Al-Alaq, baca ayat sajadah tapi dalam majlis yang berbeza-beza, maka sunat baginya juga untuk sujud setiap kali membaca ayat sajadah tanpa sebarang khilaf. Kena sujud tilawah juga. Hari ini kita baca, hari ini kita kena sujud tilawah. Esok kita baca lagi, esok kita sujud tilawah. Lusa kita baca lagi, lusa kita baca kita akan buat sujud tilawah. Baik. Jika dia mengulanginya ayat yang sama dalam satu majlis sama, dalam satu majlis sahaja, maka ia perlu diteliti. Jika dia tidak sujud pada kali yang pertama, pada sujud tilawah yang pertama, cukuplah baginya sekali sujud bagi semua ulangan, ya. Cukup sekali saja dia sujud, ya. Jika dia sujud pada kali yang pertama, sampai tempat yang pertama dia dah sujud tilawah, tapi dia ulang lagi ayat tu, dia ulang lagi ayat tu. Terdapat tiga pendapat di sisi ulama mazhab kami. Pendapat pertama, pendapat paling sahih, dia sujud setiap kali membaca ayat sajadah kerana sebabnya berulang setelah menunaikan sujud yang pertama, ya. Walaupun kita ulang lagi sujud lagi walaupun dalam majlis yang sama. Itu pandangan yang pertama dan yang paling sahih. Manakala pandangan yang kedua, cukuplah hanya sekali saja, ya. Cukup sekali saja. Kalau kamu ulang lagi pun dah memadai sekali saja. Bagi semua bacaan ayat sajadah itu, ini adalah pendapat Ibnu Suraish dan ia juga adalah pegangan mazhab Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi. Penulis kitab Al-Uddah, salah seorang ulama mazhab kami dalam mazhab Syafi'i, berkata inilah yang difatwakan. Syekh Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid daripada kalangan ulama mazhab kami turut memilih pendapat ini. Dan pendapat yang ketiga, jika lama selang waktu itu, ya, di antara ayat diulang, dia baca lagi tapi jaraknya tu lama, maka dia perlu sujud. Dia dah sujud, kemudian jarak lama, dia ulang balik ayat tadi, kemudian dia sujud lagi kalau jaraknya tu lama. Tapi jika jarak itu tidak lama, singkat saja, maka sujud pertama sudah pun memadai baginya, ya. Sekali pun dah cukup. Baik. Apabila dia mengulangi satu ayat sajadah dalam solat, ayat tersebut seolah-olah berada dalam satu majlis jika dilakukan dalam satu rakaat. Dikirakan dalam satu rakaat tu dikira satu majlis lah. Maka hukumnya bertepatan dengan tiga pendapat tadi, ya. Jika dilakukan dalam dua rakaat, rakaat pertama dikira satu majlis, rakaat kedua dikira satu majlis yang lain. Ya. Ayat itu seolah-olah berada dalam dua majlis dan dia hendaklah mengulangi sujud tanpa khilaf. Jadi rakaat pertama kalau jumpa sujud tilawah, dia akan sujud. Bila jumpa ayat sajadah, dia akan sujud tilawah. Pada rakaat kedua terjumpa juga sekali lagi ayat sajadah, maka dia akan sujud tilawah juga tanpa ada khilaf. Kerana apa? Dua rakaat dikira dua majlis yang berbeza. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, selepas daripada ini kita akan sebutkan secara ringkas saja dia perkara-perkara yang ada khilaf, ya. Sebenarnya kalau kita tahu
tak baca pun tak apa. Tapi Imam An-Nawawi seolah-olah bagi tahu yang kamu tahu tu mungkin satu pandangan, tapi ada pandangan yang kedua. Saja dia nak bagi tahu macam tu. Contohnya, membaca ayat sajadah dalam permusafiran. Kita dalam musafir. Keyword dekat sini tuan-tuan abang dirahmati Allah ada dua. Saya bacakan. Kata Al-Imam An-Nawawi, apabila seseorang membaca ayat sajadah, baca surah yang ada ayat sajadah. Pertama, ketika menaiki kenderaan, di atas kenderaan, atas kereta, atas unta, atas motor, atas kapal terbang. Jadi itu pertama, atas kenderaan, menaiki kenderaan. Yang kedua, dalam suatu permusafiran, dia sedang bermusafir, dia sedang bergerak jauh, dia berjalan jauh. Baik, dia boleh bersujud dengan isyarat. Dia boleh sujud sekadar yang dia termampu sahaja, mana tahu kita dalam kapal terbang kan, kita baca Al-Quran, nak pergi umrah atau pergi mana-mana saja, kita baca Al-Quran, buka Al-Quran, sampai pula dekat surah yang ada ayatus sajadah. Waktu tu kita disunatkan untuk sujud tilawah, tapi memadai dengan keadaan yang termampu saja. Kalau sekadar condong-condong sajalah, dengan isyarat namanya. Inilah pegangan dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, Malik, mazhab Maliki, Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, mazhab Hambali, kerana Ahmad bin Hanbal, dan Zufar, Daud dan selain mereka, Jadi dah jelaskan tuan-tuan abang dirahmati Allah, itu adalah pandangan ulama jumhur, majoriti ulama. Tapi tiba-tiba kata Al-Imam An-Nawawi, menurut seorang ulama, tiba-tiba ada pula pandangan yang kedua. Menurut seorang ulama dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, katanya dia tidak perlu sujud. Ini nak bagi tahu tuan-tuan abang dirahmati Allah, sebenarnya dah cukuplah bagi tahu kat kita tadi. Tapi menjadi metod penulisan, Imam An-Nawawi akan kemukakan pandangan lain untuk kita tahu, patutlah dia tak sujud. Walaupun saya baca kuat tadi, dia perasan saya baca suratus sajadah, orang sebelah saya ni, masa saya sujud tilawah tadi, isyarat, dia tak nak sujud tilawah. Jadi kita faham tuan-tuan abang dirahmati Allah, sama ada memang dia tak tahu langsung, ataupun dia berpegang kepada salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi yang mengatakan dia tak perlu sujud, kerana dia dalam musafir di atas kenderaan. Kata Al-Imam An-Nawawi, pendapat yang tepat ialah pandangan jumhur ulama, Ada dua syarat, ingat. Yang pertama atas kenderaan, yang kedua dalam musafir. Manakala kata Al-Imam An-Nawawi, bagi orang yang menaiki kenderaan, dia naik kenderaan juga, tapi bukan ketika bermusafir. Jarak dekat-dekat saja, bukan dia bermusafir, bukan lebih daripada 2 marhalah. Dia tidak boleh sujud dengan isyarat. Dia tidak boleh sujud dengan isyarat. Jadi berbezalah, tak cukup syaratnya tadi. Yang nak sujud tilawah secara isyarat, syaratnya 2 kan. Yang pertama, dia di atas kenderaan. Manakala yang kedua pula, dia dalam musafir. Jadi sebagian para ulama, kalau begitu macam mana? Dia kena turunlah daripada kenderaan dia, kerana dia bukan musafir. Baik. Ini ada satu pandangan, ataupun ini adalah satu topik yang macam kita hairan lah. Mungkin kita hairan membaca ayat sajadah sebelum Al-Fatihah. Apabila seseorang membaca ayat sajadah dalam solat sebelum membaca suratul Fatihah, sunat baginya bersujud. Kan pelik tuan-tuan abang dirahmati Allah, macam mana dia boleh baca surah sedangkan dia belum baca Al-Fatihah lagi. Berlainan pula apabila dia membacanya ketika rukuk dan sujud, dia tidak boleh bersujud kerana tempat rukun berdiri adalah tempat ayat sajadah dibaca. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita dah bicarakan sebelum ini, membaca Al-Quran di dalam solat itu tempatnya adalah ketika qiyam, dan bukannya ketika rukuk, dan bukan ketika sujud. Dan kalau ada seseorang melakukannya
ketika dia sedang rukuk lalu dia membaca ayatus sajadah, maka ketika itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia tidak boleh sujud. Kerana sujud itu, sujud tilawah itu bermula daripada qiyam. Daripada qiyam, daripada berdiri itulah dia turun untuk sujud. Bukan daripada rukuk, dia baca ayat sajadah, tiba-tiba dia terus sujud. Tak. Itu cara yang salah. Jika dia membaca ayat sajadah, kemudian dia pun turun untuk sujud, tiba-tiba dia syak. Syak ni dia ragu-ragu, dia was-was, dia lupa sama ada telah membaca Al-Fatihah ataupun belum, maka dia sujud tilawah dulu. Tiba-tiba dia dah, aku dah baca Al-Fatihah ke belum? Sujud dulu, sebab kamu baru saja selesai membaca ayatus sajadah. Jadi apabila kita membaca ayatus sajadah, peranan kita adalah untuk sujud tilawah. Selesaikan yang itu dulu. Tapi bila bangkit, kemudian berdiri semula dan membaca Al-Fatihah, kerana sujud tilawah tidak boleh dilambatkan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu situasinya walaupun tak berlaku, dia boleh berlaku. Ya, contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apabila seseorang solat, dia bangkit daripada rakaat pertama, dah sujud kan. Bila dia bangkit pada rakaat yang kedua, tiba-tiba baca surah saja. Tiba-tiba masa dia baca surah sampai habis pula surah Al-Alaq contohnya, tak baca lagi suratul Fatihah. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, oleh kerana dah terbaca ayat sajadah, selesaikan yang itu dulu, bangkit semula, kemudian barulah dia membaca suratul Fatihah. Kemudian ada hukum yang lain, membaca ayat sajadah dalam bahasa Parsi. Kita pun tak boleh bacakan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi kita baca saja. Kata Al-Imam An-Nawawi, jika dia membaca ayat sajadah, baca Quran lah, dalam bahasa Parsi, dia tidak perlu bersujud menurut pendapat kami, sama seperti keadaan dia mentafsirkan ayat sajadah. Ibaratnya kalau baca terjemahan tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak payahlah kita turun untuk sujud tilawah. Kita hanya sujud tilawah bila kita baca ayatnya sahaja dalam bahasa Arab. Ya. Tapi ini yang Imam An-Nawawi nak sampaikan pada kita. Tapi Imam Abu Hanifah berkata dia boleh sujud. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu sekadar cara penulisan Al-Imam An-Nawawi, dia nak bagi tahu bahawa ada beza di antara mazhab kita dengan mazhab-mazhab yang lain. Kaitan orang yang menumpukan perhatian kepada bacaan Al-Quran dengan pembacanya, ni kita dah bahaskan, cuma diulang balik. Apabila orang yang menumpukan perhatian kepada bacaan Al-Quran sujud bersama pembacanya, orang itu tidak mempunyai kaitan dengan si pembaca. Dia tidak perlu berniat mengikutinya dan boleh bangun daripada sujud sebelumnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contohlah kita buat tadarus Al-Quran. Saya baca, saya bacalah ayat sajadah kan. Sampai pada surah As-Sajadah ayat yang ke-15, saya pun Allahu Akbar sujud tilawah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang dengar bacaan saya pun sujud tilawah. Nombor satu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena ingat antara saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah tak ada kaitan pun. Ya, tak ada kaitan pun. Ya, maksudnya ustaz sujud tilawah, kita kena ikut dia. Tak ada. Waktu tu saya bukan imam, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah bukan makmum. Ini di luar solat, kena faham, ini di luar solat. Saya katakan tadi dalam tadarus kan. Saya baca ayat tu, kemudian saya pun sujud tilawah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah pun sujud tilawah. Tapi ketika kita semua sedang sujud tilawah, kita tak ada perkaitan. Waktu tu saya bukan imam, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mungkin waktu tu saya nak sujud lama, kan? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak payah ikut saya, nak bangun-bangun saja. Sebab ketika mana seseorang itu, saya sebagai pembaca, saya bukan imam, saya sebagai pembaca saja. Jadi kita tidak ada ikatan, tak ada terikat. Maksudnya selagi mana pembaca tu tak bangun, kita yang follow sujud ni tak boleh bangun juga. Tak ada kaitan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebagaimana kita dah belajar sebelum ni, kalau saya sampai pada ayat sajadah, saya tak nak sujud. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang dengar nak sujud, silakan. Sebab tak kata
ustaz tak sujud, takkan kita nak sujud? Tak, dia bukan macam tu. Dia hak dia adalah bila kita dengar ayat sajadah dibacakan, sekalipun si pembaca tak sujud, si pembaca pun tak sujud, kita tetap akan sujud, kerana itu hak ayat sajadah. Kita sunat untuk melakukannya. Jadi yang pertama, kalau pembaca tak sujud, kita tetap akan sujud, jadi tak ada kaitan pun. Yang kedua, kalaupun saya sujud, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan makmum saya ketika saya sedang sujud, dan tak perlu berniat sahaja aku sujud tilawah mengikut imam kerana Allah. Tak ada, saya pembaca saja, saya baca saja. Dan yang ketiga, kalau saya sujud lama sangat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nak bangun, bangun saja, ya. Tak perlu ikut, kita bang sujud lama kan, nampaknya ustaz tak bangun lagi ni, tak apalah kita sujud dulu. Tak, ya, sebab tidak ada ikatan dengan si pembaca Al-Quran tadi. Kalau kita nak bangun, bangunlah, tak ada masalah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, demikianlah beberapa hukum hakam yang dapat kita pelajari berkaitan dengan sujud tilawah. InsyaAllah pada minggu hadapan, insyaAllah pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba selesaikan bab sujud tilawah ni. Sebab hampir-hampir dah 3 minggu dah, sebulan dah cerita tentang sujud tilawah saja. Tapi kita kena tahu bahawa Imam An-Nawawi cukup-cukup menekankannya supaya kita jangan tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila selesai pada minggu depan, barulah kita akan masuk kepada topik yang berikutnya, iaitu bermula dengan topik waktu yang terpilih untuk membaca Al-Quran. Maksudnya dah selesailah bab ataupun topik yang membicarakan tentang sujud tilawah. Jadi minggu depan kita akan bicarakan tentang apa? Tata cara sujud tilawah yang betul mengikut mazhab Syafi'i, dan apa yang kita kena baca dalam sujud tilawah itu. InsyaAllah itu kita akan belajar dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Sebelum saya sudahi, sekadar nak iklan sajalah, ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebagaimana kita semua maklum, Masjid Al-Azim, masjid ini, Masjid Negeri Melaka, ada buat kelas hafazan Al-Quran untuk kanak-kanak. Kalau yang baru nak masuk tu sekitar umur 7 tahun hingga 12 tahun lah, ya. Kalau yang baru-baru nak masuk, maka dijemputlah untuk mendaftarkan diri hari ni, pagi tadi dan esok, daripada jam 8 pagi sampai pukul 10.30, pukul 11 pagi lah, macam tu untuk esok. Mudah-mudahan, ya, dengan kita hantar anak-anak kita belajar Al-Quran, belajar fardu ain, menghafal Al-Quran, mereka membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing dengan hidayah Al-Quran, mudah-mudahan membesar menjadi anak yang soleh dan soleha, insya-Allah, ya, untuk esok hari. Jadi kita sudahi kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.